urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon Allah Subhanahu wa taala pelihara kita daripada jauhkan kita daripada wabak penyakit ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kurangkanlah kita bercakap, ketawa, buat lawak, menong. Jadi banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Bacalah doa, bacalah seperti bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Yang memberi mudarat itu tidak lain hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi mudarat, begitu dia memberi nikmat, tetapi Allah taala juga mampu memberikan mudarat. Jadi kita dalam kerisauan kerana penyakit ini telah merebak dan makin hari makin bertambah, dan kita pun dah tak nak bersalam sama sendiri dah. Takut merebak penyakit kan, takut jangkit. Jadi bersalam ni ialah mengucapkan Assalamualaikum. Okey, yang dikatakan salam oleh orang Melayu ni ialah berjabat tangan. Tak nak berjabat tangan. Sebenarnya kita diajar supaya sedar akan diri kita lah. Kalau kita dah demam sesama tu, tak payahlah campur orang. Saya pergi cari semalam dekat Bangi sana, anak belajar kat sana. Anak pesan suruh beli mask. Pergi semua farmasi dekat Bangi tuan-tuan, dekat satu kawasan tu berlonggok farmasi kat situ. Farmasi tu farmasi ada 5-6 farmasi, semua tak ada mask, hand sanitizer habis semua, dan harga pun makin tinggi. Jadi tak apalah, kita tak perlu risau. Kita buat aktiviti macam biasalah, dengan kita sebut bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kita tak ada daya, tak ada upaya. Tawakkaltu 'alal hayy alladzi la yamut. Kita bertawakal kepada Allah yang Maha hidup tidak mati. Jadi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita berserah pada Allah Subhanahu wa taala. Kurangkan bercakap, bergurau, termenung, tengok TV, tengok bola. Tak tahulah kalau ada masa lagi nak melawak atau nak. Jadi kita istighfarlah pada Allah Subhanahu wa taala, ampun dosa kita. Wallahu alam. Sambung muka surat berapa? Muka surat pun tak hafal. 35-36 dah. Alhamdulillah. Ingat tak hafal muka surat tadi. Kalau muka surat tak hafal, ilmunya lagi lah. Tauhid setinggi-tinggi ibadah. Jadi dari sudut ilmu, tauhid ni dia imam. Kalau imam dengan makmum, tauhid ni dari segi susunan dia adalah imam segala ilmu. Tauhid lah. Imam segala ilmu, tauhid. Lepas tu fiqah, lepas tu tasawuf, ataupun tauhid, tasawuf, fiqah. Tauhid, tasawuf, fiqah. Kita sudah mengesahkan Allah. Dengan sebab kita mengesahkan Allah, akhlak kita jadi bagus, adab kita tinggi, maka kita belajar ilmu, barulah dia panggil orang yang berilmu lagi beradab. Kalau kita belajar ilmu dulu, tauhid kita, tasawuf kita belajar ilmu fiqah dululah, tinggi mendalam, alim, tapi akhlak tak ada, jadi buruk pandangannya. Ilmu tak berat, ada ilmu tapi tidak beradab.
Jadi tauhid itu adalah imam segala ilmu. Ya. Kita sibuk menghantar anak kita belajar kepada tuition. Adakah kita telah sematkan tauhid dalam anak kita? Takut anak kita ni tak boleh nak beat orang, takut tertinggal, takut tercecer. Umur 5 tahun dah hantar tuition matematik. Tuition matematik. Tauhid tak ada lagi. Sifat 20 tak diajar lagi. Terus ajar benda lain dulu. Bila masuk benda lain dulu, dia jadi, memang dia jadi cerdik. Kadang-kadang bijak, budak ni bijak, tapi kesombongan yang timbul pada akhirnya. Dia tidak tawaduk, dan dia mendurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Disangka cerdiknya itu dia punya sendiri, padahal cerdik itu Allah yang berikan. Tak percaya, tunggu dia mati ni. Bila dia mati ni, bertanya dia 1+1 pun tak ada jawab. Soalan simple pun tak ada jawab. Sebab hayat itu milik Allah Subhanahu wa taala, cerdik itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wahai para pencinta Allah, jumhur ulama al-Asy'ariyah al-Maturidiyah, ini dua mazhab dalam tauhid. Dua mazhab dalam masalah tauhid. Mazhab Asy'ariyah al-Maturidiyah dipanggil. Asy'ariyah ni Abu Mansur al-Asy'ari, al-Maturidi ni al-Asy'ariyah ni Abu Hasan al-Asy'ari, al-Maturidi ni Abu Mansur al-Maturidi. Dua tokoh ulama ni yang mempelopori sekolah ataupun aliran mazhab tauhid dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, gitu. Yang mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Hanafi, Maliki ini dalam bab fiqh. Nanti kalau orang tanya, awak mazhab apa ni? Saya mazhab Asy'ari. Asy'ari Muhammad haram, tak arkam dulu haram. Bukan Asy'ari Muhammad. Ini Asy'ariyah. Dia belajar sifat 20 ni. Asy'ariyah al-Maturidiyah lah yang susun tu. Lain daripada itu, dia jadi Wahabi Syiah. Wahabi Syiah, Mu'tazilah. Itu adalah aliran akidah juga, tapi yang melampau, yang tidak sederhana. Memang Quran hadis juga, percakapan mereka memang hadis Quran juga, tapi dengan tafsiran yang melampau, Jadi Asy'ariyah al-Maturidiyah ni dia moderate, pertengahan. Jumhur ulama Asy'ariyah al-Maturidiyah mentafsirkan iman itu dengan tasdiq. Iman itu lafaz di mulut. Iman itu ialah apa yang kita lafaz. Aku beriman kepada Allah, amantu billah. Aku telah beriman kepada Allah. Kita boleh cakap amantu billah sebelum angkat takbir tu, sebelum kita angkat tangan dan bertakbir dalam solat tu. Kadang ada orang baca amantu billah wa rasulih, amantu billahi wa rasulih. Ada orang cakap itu. Imam amantu billahi wa rasulih. Soalnya aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Soalnya, iya ke? Iya ke beriman tu? Sudah cakap. Tasdiq dalam hati itu, mana orang tahu? Tak tahu. Tasdiq itu sendirilah yang tahu. Tasdiq itu ditakrifkan iman itu dengan tasdiq. Tasdiq, sadaqallahul azim. Sadaqah tu benarlah. Dia satu lagi, sadaqah benarlah. Sadaqah membenarkan, gitu. Sadaqah tu benar, sadaqah membenarkan, gitulah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, ada sabdu Siddiq, bukan Sidik. Sidik ni cakap orang Melayu. Sidik tu cakap orang Melayu. Siddiq, gitu. Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang membenarkan, gitu. Sebab apa yang Nabi cakap semua dia angguk. Ada orang
buat tamsilan Disney ni nak macam mana? Nak macam Abu Bakar semua angguk belaka tadi, atau nak macam Umar lawan sikit? Nak macam mana? Angguk Abu Bakar tu, dia angguk kat siapa? Sampai dapat Siddiq tu dia angguk kat siapa? Dia angguk kat Nabi. Maka kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh manusia kecuali Nabi dalam dunia ni, iman Abu Bakar ni akan berat. Tak ada orang boleh. Sebab dia ni As-Siddiq, membenarkan apa yang Nabi cakap, semua dia benarkan. Kita benarkan ahli politik cakap, ahli politik cakap bohong. Ahli politik cakap saya yakin 100%, 130% kita akan menang. Kita tengok kalah. Tadi orang buat muka selamba. Muka tak malu dia tu dah. Tak ada langsung insya-Allah, tak ada langsung tawaduk. Orang macam ni tak boleh pangkah lagi. Jangan dipangkah, pangkah terus muka dia. Jangan dipangkah. Pangkah banyak-banyak dekat nama dia. Pangkah banyak undi tu rosak. Tak ada insya-Allah, tak ada tawaduk, sombong. Banyak macam itulah. Udah dapat pangkat, tak ada kat sini. Kita yang beri dia mangkah dia, udah menang tak ada kat sini. Tak nampak muka. Jadi 5 tahun sekali datang surau dia, pilihlah saya, pilihlah saya, pilihlah saya. Buat muka baik lah. Lepas tu ruyuk tak ada. Dapat gaji besar. Dapat gaji besar, dapat pangkat. Udahlah, kita jangan tertipu lagi. As-Siddiq itu maknanya tasdik, itu maknanya membenarkan. Daripada kataan tasdik tu, siddiq, saddaqa yusaddiqu tasdiqan. Tasdik makna iman tu sebut kat mulut amantu billah, dekat hati ni kena tasdik. Adakah kita tasdik membenarkan? Itulah yang masalah kita, tak nampak ya, tak. Manakala pada istilah pula ialah apa yang kita nak benarkan. Membenarkan apa? Iaitu membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diketahui secara daruri. Benda-benda yang kita dapat daripada Rasulullah kan. Islam ni Nabi lah, Islam ni Rasul lah yang membawa ni. Jadi yang kita nak percaya tu ialah Nabi tu sendiri. Kalau Nabi tu kita ragui, habis. Kalau Nabi pun macam kita juga, dia pun makan, tidur, kahwin macam kita juga. Iyalah, tapi kita tak ada ikat perut dengan batu 3 keping ada. Nabi bangun, dia tak payah ambil wuduk, dia boleh semayang. Allahu Akbar. Kita tidur meleleh halia basi. Halia basi meleleh, jam mata je dah batal wuduk. Rasulullah tidak pernah batal wuduknya. Tidak pernah batal wuduknya. Itu, jadi itu yang kita nak benarkan, yang kita nak benarkan ya. Apa yang sampai daripada mulut baginda sallallahu alaihi wasallam, kita percaya ya. Jadi pada Isra wal Mi'raj, Nabi cerita benda pelik. Jadi Nabi ni konsisten. Nabi cerita, jadi Abu Jahal kata, ini can aku nak kenakan Muhammad ni. Nanti ya Muhammad, ada cerita je. Jadi Abu Jahal ni kumpulkan orang ramai-ramai. Ni, awak semua, Muhammad ni ada cerita ni, nak dengar tak? Jadi Nabi ni, dia cerita balik apa yang dia cerita pada Abu Jahal ni. Apa yang dia cerita oleh Nabi ni kepada orang ramai ni konsisten, sama dengan apa yang dia cerita Abu Jahal. Tak ada kurang atau lebih perkataan dia. Sama. Kan? Lepas cerita tu, sebahagiannya pergi jumpa dengan Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, Muhammad ni cerita begini. Kau percaya ke? Abu Bakar kata, Muhammad ni kalau dia kan cerita Isra Mi'raj kan cerita pelik-pelik kan, cerita macam Superman lah. Kita cerita Superman tengah nengok. Kita tengok cerita Superman tengah tengok takjub, tengok cerita Superman. Baru Superman. Jadi macam cerita mistik, cerita pelik lah. Yalah, benda gaib. Jadi orang tanya, wahai Abu Bakar, Nabi Muhammad ni cerita begini. Macam mana pendapat engkau? Abu Bakar kata apa? Aku ni kalau Muhammad cerita yang lebih
pelik daripada tu, aku percaya. Extraordinary pelik pun aku tetap percaya. Itu masalah nama dia As-Siddiq. Dia membenarkan apa saja yang Nabi cakap, dia benarkan. Itulah maknanya dia As-Siddiq. Kita kadang-kadang kita bertikaikan Nabi. Alah, Nabi tu dia letih juga, jadi cakap dia bukan semua boleh pakai. Itu anti hadis. Orang anti hadis, dia berpendapat Nabi ni dia kata Nabi ni ada dia kecewa, ada dia marah, ada dia sedih, ada dia letih. Jadi takkan semua cakap dia betul. Ada masa dia bebel juga. Dia ingat Nabi tu macam dia. Dia duduk ada bahasa semua. Wajib kita pegang itu bahawa Nabi ni dia extraordinary, super. Dia adalah Superman, manusia yang super. Begitu ya. Benarkan. Itu berlaku pada anti hadis. Lepas tu anti hadis ni pula dia mempertikaikan ulama-ulama. Ulama takkan ulama itu betul kan, dia mensyarahkan hadis. Entahlah ulama ni cakap macam ni, ulama cakap macam ni, dia orang tak boleh pakai lah. Anti hadis ni. Ulama tak boleh pakai, maka yang boleh pakainya kau seorang lah. Mana dia paling hebat daripada segala ulama ni, dia dah bapa ulama ni. Jadi orang macam ni kita tak boleh ikut kerana orang lain semua salah, dia seorang je betul. Jadi orang ini tidak boleh ikut. Dia adalah orang yang dia ada istilah cerdik tak boleh ada cerdik tak boleh diikut. Bodoh udah kata apa, bodoh tak boleh diajar, cerdik tak boleh diikut. Jadi kalau jumpa dengan orang macam ni, kita tak layan. Tak layan. Mana membenarkan daripada sudut syarak, iaitulah membenarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW daripada apa yang diketahui secara daruri. Jadi iman itu ialah sebut di mulut amantu billah, dalam hati dia membenarkan, dan bukti dia ialah pada tindakan. Pada tindakan lahir kita menunjukkan yang demikian. Buktikanlah. Kalau betul dengan orang Islam, buktikanlah. Datanglah masjid. Mengaku wajah Islam, masjid tak jejah. Duduk semayang dekat kedai kopi je. Macam mana? Hari-hari muka kedai kopi je. Cerita bab Tuhan tinggi-tinggi. Tapi tak datang, tak zahirkan syarak. Tak ada guna. Apa benda yang kau nak zahirkan? Duduk memeruk kat situ je. Dia ada kena buktikan. Datanglah surau, datang masjid. Kalau engkau kata masjid, datang masjid pun tak gunalah, murtad. Cakap macam tu, murtad. Sebab datang masjid ni jumhur ataupun keseluruhan mazhab mostly lah mazhab ulama berpendapat datang masjid itu sunat. Mendatangi masjid itu, berjamaah di masjid itu sunat. Ada yang muakkad, bahkan ada yang wajib. Kalau betul Islam, datanglah. Ni hari raya datang. Hari raya tahu pula datang. Datang masjid. Solat di rumah dapat 1. Solat di masjid dapat 27. Hadis tu ustaz-ustaz cakap berbuih dah. Itulah hadisnya sahih. Habis engkau percaya kat Nabi tak? Percaya. Cakap dia percaya, buat tak nampak. Jadi buat je orang nak tengok. Wa qul i'malu, beramallah kamu, buatlah. Fasayarallah, dan maka Allah akan nilai, wa rasuluhu, dan rasul akan nilai, wal mu'minun, dan orang mukmin akan nilai. Kau cakap saja tak buat, jadi Allah akan nilai. Nahnu nahkum bizawahir. Kau mengaku kau beriman, tapi kau duduk terperuk kedai kopi, cerita buat ketuhanan, duduk bilik tak datang, tak datang masjid. Apalah ni, entah munafik ke apa ke. Cakap tu marah pula dah. Sebab zaman yang dulu yang tak datang masjid ni, sama ada orang sakit, uzur, atau orang munafik. Zaman kita ni nak cop munafik tu tak boleh lah. Sebab kita tak ada kenal. Tanda-tanda tu ada. Sekali-sekali tak datang, mungkinlah uzur. Tapi kalau sekali-sekali je datang, sekali-sekali je datang, engkau ni Hindu ke apa ni? Orang Hindu datang kuil,
Orang Buddha pergi temple, engkau ni masjid tak pergi ni, engkau ni kuil tak pergi, temple tak pergi, masjid tak pergi. Engkau ni boykot ke apa ni? Kalau namanya Islam, datanglah. Kalau nak cakap cara macam tu lah. Tapi kita ni tak suruh cakap macam tu, kita gosok dia, mainlah datang masjid. Nak suruh pujuk dah berapa pujuk dah. Tak datang. Surau ni cantik, makin cantik, naik ke atas tu, tengok jemaah tu juga muka ni. Lain tak datang ke. Dalam ni apa ni, tarawih esok menunjuk, masuk datang ramai. Kau ni bulan puasa ada muka, bulan Rejab Syaban kat mana duduk? Raya penuh ni, subuh tadi sembahyang raya penuh. Subuh tadi kau sembahyang kat mana? Kau baru sampai daripada luar, orang raya kan balik kampung kan. Kau baru sampai pukul 5 pagi ke? Baru sampai pukul 6 pagi ke? Habis subuh tak ada, tiba-tiba raya penuh. Subuh fardu. Minimum requirement subuh. Kalau tak berjaya, tak gagal lah kau sebagai seorang Islam. Kita orang sembahyang kat rumah. Apa sembahyang kat rumah? Apa barang sembahyang kat rumah kan? Orang perempuan saja sembahyang kat rumah ni. Orang yang namanya lelaki, ada telur, ada janggut, kat masjid, kat surau. Tengok sikit telur ada tak? Tengok ada telur. Kau apa barang sembahyang kat rumah? Sakit ke? Tak sakit. Habis malas. Takut-takutnya munafik. Takut-takutnya munafik. Kita takut kalau dia asyik duk beramal macam tu, kita takut sifat nifak tu ada. Nabi sebut lagi orang yang boleh maintain 40 hari. 40 hari dia boleh dapat takbir yang pertama sama imam. Allah jamin bebas daripada neraka dan bebas daripada sifat munafik. Tak payahlah nak keluar 40 hari, keluar daripada atas tu keluar turun bawahnya. Tak payahlah 40 hari pergi raw kan. Sekarang tak boleh dah, covid dah lah. Orang tabligh sekarang ni kena orang tabligh sekarang kena jangan salah orang tabligh ni, dia merebak. Alah, kau orang ni pun tak ada covid pun, dengan tabligh ni pun dia datang kau lari juga. Memang dah anti daripada dulu lagi. Orang tak ada hal, kau yang masalah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi iman itu terbahagi kepada 5 kategori. Ini huraian ulama berdasarkan kepada hadis-hadis. Disebut satu, iman taklid. Iman taklid. Taklid ni makna ikut-ikut. Taklid ikut-ikut. Jangan bertaklid. Ikut-ikut. Mana kita kena tahu sumber dia lah. Kenapa aku buat tu kita kena tahulah. Kalau kita ikut-ikut, ada benda yang berpada ikut-ikut, ada benda yang tak boleh kita ikut-ikut. Dalam bab fiqh, okeylah kita ikut-ikutlah, sebab kita tak mampu nak menerbitkan hukum hakam direct daripada Quran hadis. Baca hadis terus nak dapat hukum, tak mampu kita. Kita tidak authorize, kita ikut pada mazhab saja. Tapi dalam bab tauhid, beriman pada Allah, kita kena sendiri, kena cari sendiri. Jadi ada minimum dia tu. Jadi minimum di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, kita kena tahu sifat 20. Hafal lagi tak sifat 20? Hafal lah, buat ada lagu dia kan. Nyanyilah, sekurang-kurang kita boleh sebut. Beriman pun hafal tak rukun iman? Hafal lah Ustaz. Ya ke hafal? Cuba cakap sikit. Kalau tak boleh cakap, kau tak boleh kahwin lagi. Tak lulus nak kursus kahwin. Kursus kahwin tak lulus kalau tak boleh hafal rukun iman. Rukun iman hafal tak? Dalam rukun iman tu ada percaya pada malaikat. Wajib percaya 10 malaikat. Hafal tak nama malaikat? Malaikat hafal tak? Nama dan tugas dia. Selaku orang mukmin, ingat tak? Jibril tugasnya apa? Mikail, Israfil. Israel tugas dia apa? Jangan tak kenal. Dia kawan kita, nunggu masa je. Mikail tugas apa? Mikail tugas apa? Hari-hari dia
mengagih-ngagihkan rezeki. Mikail. Nah. Raqib Atid. Raqib Atid. Menung tu. Kiri kanan, apa kiri kanan? Kiri kanan, apa kiri kanan? Raqib Atid. Mencatat, merekod. Aku tengok engkau buat kerja macam tak ada Raqib Atid aja. Engkau diam tapi engkau ingat tak kena catat ke? Semacam aku tengok engkau cakap melalut semacam je, lepas tu macam tak ada Raqib Atid. Engkau tak percaya Raqib Atid ke? Percaya cakap tapi dari segi amalan kau belasah juga. Kau belasah juga. Jadi macam mana? Itu dia soalan-soalan yang kita kena tanyakan. Mungkin orang sekarang ni kalau bahasa kitab ni dia tak berapa nak masuk. Dia kena cakap bahasa dia bahasa kampung. Dia kena hentak macam tu. Baru dia ingat sikitlah, ya. Engkau ni jahil ni. Jahil. Ya ke? Jahil tak apalah, jahil tak apalah kan. Dia tak marah pun kata jahil. Engkau ni bodoh. Bodoh baru faham. Bodoh lah kau ni baru faham. Bodoh baru faham, jahil tak faham ya. Maka iman yang pertama taklid yang terbit daripada meyakini perkataan guru. Kita ikut guru lah, ya. Apa guru cakap kita ikut, Tapi dalam bab tauhid kita kena tahulah guru cakap macam tu apa sumbernya, kita kena tahu sumber tu. Mula-mula memang semua kita taklid, tapi kemudian kita kena harus ada pegangan sendiri. Yang kedua, iman ilmu. Naik satu peringkat, kita belajar dalil-dalil. Allah itu ada, wujud artinya ada. Dalilnya dalil akli. Wujud Allah itu dalilnya wujud alam ini. Alam ni ada, menunjukkan ada yang menciptanya. Maka yang menciptanya ialah Allah. Itu dalil akli. Tapi dalil nakli pula, apa dalam Quran sebut apa, dalam hadis sebut apa. Dalil akli secara akal, logik. Dalil nakli ialah dalil yang dinakalkan, yang dibawa daripada Quran dan hadis. Itu nakli dipanggil. Jadi dalil dua, akli satu, logik, satu lagi nakli, iaitu daripada Quran dan hadis. Jadi kita tahu apa ayatnya yang menyebutkan Allah itu ada. Jadi kita tahu satu dua ayat, satu sudahlah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu. Itu contohnya. Yang ketiga, iman a'yan. Iman a'yan yang diperolehi daripada berdasarkan hati yang selalu muraqabah. Jadi dalam kita untuk menimbulkan keyakinan, keimanan, keyakinan dalam hati kita ni melalui muraqabah. Muraqabah ni menghampirkan diri kepada Allah lah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu nama dia muraqabah. Dengan cara zikir. Dengan cara zikir. Asas dia ialah solat lah. Jadi tak cukup lah dengan solat, sebab solat tu adalah minimum. Jadi nak dapat lebih lagi, kita kena ada yang advance. Kena zikir. Ilmu yang kita belajar ni, yang kita dapat ni, ilmu kadang-kadang kita tak faham. Yang memahamkan ilmu itu ialah Allah. Jadi kita muraqabah dengan Allah. Nanti Allah beri faham. Dalam minda kita. Panjanglah O-nya bila faham kan. Macam tu. Baru faham. Jadi faham ni Allah yang beri dalam hati. Sebab tu dalam kelas tak sama nombornya. Ini nombor 1, ini nombor 2, ilmu sama. Allah cikgu ajar sama, tapi dapatnya orang ni corot, orang ni bagus, cemerlang, yang ni corot. Ilmu sama. Sebab tu ilmu bukan milik guru, ilmu milik Allah. Guru dia menyampaikan maklumat sama, tapi orang ni fahamnya berbeza. Faham tu Allah yang beri. Ini Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah. Ya aku ustaz cakap tak faham. Jadi jangan mengeluh. Hampirkan diri kepada Allah, muraqabah. Nanti Allah akan campakkan faham itu dalam hati kita, dalam minda kita. Yang keempat, iman haq.
Iman hak. Yang ketiga, iman a'yan. Yang keempat, iman hak. Iman yang diperolehi daripada sebab musyahadah. Yakni menyaksikan. Maknanya sampai satu peringkat, kita dah belajar teori dah belajar. Lepas tu kita zikir tu nak muraqabah. Zikir tu nak apa? Bila zikir ni dia menyucikan jiwa. Jadi ilmu ni dia nur. Nur ni dia akan singgah tempat yang bersih, tempat yang ada nur. Bila hati ni dah bercahaya, nur tu pun boleh masuk. Nur boleh masuk. Dia zikir, nur tu terbuka. Dia punya mata basirah dia terbuka. Nampak, faham. Jadi faham tu mudah. Mudah je faham. Dalam bab-bab kebaikan ni mudah sangat faham. Gitu. Ini orang cakap dah tak faham-faham. Kau ni makan semut ke apa ni? Makan apa kau ni? Gitu. Kita ni banyak makan benda-benda syubhat. Itu pasal lah orang cakap dah banyak kali pun tak faham-faham. Pasal kita banyak makan benda-benda syubhat. Banyak benda yang kita nak kena setting balik semula. Tapi dia bermula dengan ilmu. Kalau seseorang itu dia lapang dada nak duduk, insya-Allah lah tu ada lah tu tanda-tanda nak terbuka. Tapi kalau jejak pun tidak, memang gelap lah. Memang gelap lah. Kalau jejak tempat ilmu pun tidak, jejak ke surau masjid pun tidak, alamat gelap lah. Dapat ilmu, main ilmu dalam. Rasa dia je ilmu dalam lah. Tapi tengok caranya tak dalam mana. Duk khayal saja. Dengan kepahaman dia yang dibisik-bisik oleh syaitan. Oleh syaitan membisik-bisikkan. Dia kata engkau lah orang yang paling suci sebenarnya. Yang paling terror engkau lah. Dia pun angguk-angguk. Betul lah, aku lah yang paling terror. Saking terrornya dia tu, sampai tak payah menunaikan solat. Terror tu. Baguslah tu. Tak payah menunaikan solat. Syariat ni kena diketepikan. Syariat tak payah. Ambil hakikat aja. Terror sungguh. Sebenarnya bukan terror. Dungu sebenarnya. Dungu dengan bodoh campur dungu semua. Dia mengambil hidup, pengajian tu diambil separuh je. Ambil yang mudah saja. Satu lagi malas. Dalam bab ibadah ni malas. Nak mengiyakan kemalasan dia tu, dia ciptalah pandangan yang macam-macam. Dia create lah pandangan yang macam-macam. Sebenarnya malas. Apa tanda dia malas? Nak kata kalau tak nak bersyariat, apa dia syariat? Kita nak tanya. Apa dia yang syariat secara umumnya apa? Apa syariat secara umumnya? Yang orang panggil syariat tu apa? Syariat ni aturan. Syariat Islam, aturan dalam Islam. Islam ni dia mengatur. Sampai kita nak masuk jamban pun dia mengatur. Dia atur kita. Dia atur kita. Macam ni, langkah kanan masuk, langkah kiri keluar, langkah kanan doa. Dia atur. Lepas tu Rasulullah tu dia demonstrate kan macam mana nak duduk mencangkung nak berak. Rasulullah demonstrate kan macam mana duduk yang betul. Sampai tahap macam tu. Syariat dah. Apa lagi kalau hal-hal jamban pun dia atur, apa lagi kalau hal-hal nak mendekatkan diri pada Allah, nak solat. Apa lagi hal itu? Makan, pakai tangan kanan kan, basuh tangan kanan tu syariat tu. Ini syariat makan kau ikut, syariat ibadah sembahyang kau tak ada pakai syariat, pakai hakikat je. Bohong lah. Tipu lah. Cakap tipu, cakap bohong. Gitu. Pasal engkau kata engkau tak nak syariat, tak ada. Mesti kau pakai syariat juga. Pasal aku tengok kau makan pakai sudu pakai. Ada cara-cara kau makan, tak kau ambil mangkuk tuang kat mulut. Nganga sekarang nganga. Sombat gitu. Boleh? Tak nak dia. Elok je ambil dengan sudu. Ikut syariat pula. Makan ikut syariat.
Dan cukup-cukuplah kau membodoh-bodohkan diri sendiri dan membodoh-bodohkan orang lain. Ikut je lah syariat tu. Ya, sebab syariat tu nama peraturan. Kalau jumpa dengan orang macam tu, cerita tak payah semayang tak semayang, tanya dia, kau berak berdiri ke apa? Eloklah duduk, buka seluar, duduk mencangkung, meneran. Elok lah tu. Buat cara macam tu. Ke kau berjalan mencecik keluar macam ayam? Try lah buat gitu. Tak try, tak buat. Mana kau bohong? Bohong je lebih kau ni. Memang malas nak minum, nak ngetih kerjanya. Maka iman hak itu ialah bila sampai dia dah apa, dia musyahadah. Ni nyata, dia musyahadah. Dia apabila dia ibadah tu, dia nampak Allah. Dia nampak Allah. Maksud nampak Allah ni apa? Dia nak kena faham lah. Jadi orang awam ni kita kena terang. Kita yang awam ni kita kena terang. Maksud nampak Allah tu ialah nampak nampak, kita panggil dalil-dalilnya. Kita kenal. Kita nampak tanda-tandanya. Memang nampak Allah ni tak ada nampak lah. Mana ada makhluk nampak Allah? Tuhan ni dia tak boleh nampak. Tak boleh nampak. Allah mengharamkan diri dia dinampak. Yang nampak itu ialah tanda-tanda. Yang nampak tu tanda-tanda. Tanda-tanda kewujudan, tanda-tanda kebesaran. Kebesaran Allah. Nampak. Jadi kita nampak. Jadi nampak ni tak boleh nak kongsi. Sendiri-sendirilah rasa. Dia ikut tahap lah. Orang ni rajin berzikir, zikir lebih, muraqabah lebih, cahaya lebih. Dan orang spotlight yang terang, nampak jelas lah. Orang spotlight malam. Orang spotlight malam, nampak malam lah. Kau punya spotlight terang ke malam? Mana nak terang ni? Asyik bercakap je, borak tak habis-habis. Pergi sana borak. Dan sampai nak kamat pun borak lagi, tak tahulah. Sampai nak kamat pun borak lagi. Engkau ni memang kaki borak ke apa? Jangan-jangan dalam semayang pun borak katnya. Borak tak? Borak. Zahir tak borak lah. Dalam ni kau borak. Dalam tahap benda kau borak. Kau dalam semayang cuik kau sebelah. Kita nak minum kat mana lepas ni? Bismillahirrahmanirrahim. Kau tak tahu dia. Dia borak sebelah. Itu budak-budak. Budak-budak Budak-budak lah macam tu. Kita mana buat macam tu? Kalau orang tua buat macam tu memang gila panggil. Apa semayang borak? Orang gila dia panggil. Tapi budak-budak taklah panggil gila. Cuma tak cukup akal. Budak-budak ni nama tak cukup akal. Lepas tu dia semayang main-main. Tak apalah dia main-main pun kita takdibkan dia. Musyahadah Allah dengan mata hati. Ini mana kalau orang yang sampai kepada hak ni, dia akan kental. Yang kelima, iman hakikat. Iman yang diperolehi daripada keadaan fana yang lain daripada Allah dan tiada bersaksi kecuali kepada Allah. Maksud fana yang lain ni, mana selain daripada Allah, fana. Allah baqa. Allah ni sifat dia baqa, kekal, tidak musnah. Makhluk ni fana. Kita dapat saksikan kefanaan itu. Kita dapat rasakan, oh fana. Yang kekal hanya Allah. Iman yang diperolehi daripada keadaan fana yang lain daripada Allah dan tiada bersaksi kecuali kepada Allah. Dia ni memandang mana saja nampak kebesaran Allah. Berbeza dengan kita, tengok pokok lah. Tengok isteri lah. Dah lah kita ni mendowngradekan isteri. Orang lelaki suka mendowngradekan isteri. Kau perempuan diamlah. Padahal dia lagi haprak pada bini dia. Kalau tak ada bini dia, dia ni haprak, tak ada apa pun. Orang lelaki ni, bini dia lah yang tolong kejutkan dia subuh. Tidak, tak bangun subuh dia ni. Sahur tu kalau bini tak kejut, tak bangun lah. Dan bini tak kejut, dia marah. Bini pula, bini kejut pun kena marah. Tak kejut pun marah. Gitu ya. Dia mendowngradekan. Sedangkan isteri itu adalah rahmat Allah untuk dia. Nak isteri je melawar tak? Dia dengan perut borainya, dengan sememehnya, dengan tak sematnya,
Dia nak tengok isteri je, mata dia nak tengok sedap. Tapi mata isteri tengok dia sedap tak fikir. Tengok kemas lah sikit, bang. Ini sememeh, yang muka misai tak lurus, janggut berpintal-pintal lah. Dia tengok kita pun tak larat nak termuntah dah. Tapi dah kerana dia isteri, terpaksalah. Terpaksalah. Tapi tengok muka kita dengan tak handsome-nya, dengan tak menyematnya apa, tapi kita nak tengok dia menyemat. Itulah orang lelaki. Jadi nak tengok isteri itu kemas, engkau tu kemaskanlah. Sebab suami ni kan kepala rumah tangga, contoh pada rumah tangga, dan engkau sendiri tak kemas, dia pun malas nak mengemas. Maka menengok kepada isteri pun nampak Allah. Jadi bila tang isteri pun dia nampak Allah, maka tak adalah dia maki hamun bini dia. Kalau dia maki hamun bini dia, ya, mana dia maki hamun Allah lah. Macam itulah. Anak-anak, Allah anugerahkan dia anak-anak, mana nampak kebesaran Allah pada anak tu. Jadi dia nak buat tak senonoh, nak lupakan tanggungjawab dia, tak adalah. Sebab ni tak sanggup dia. Sebab Allah, Allah yang mengadakan itu semua bagi dia. Orang kadang-kadang dah ada pun tak syukur. Tak syukur dengan apa yang ada. Kan Allah tarik sekali lagi baru tahu. Jadi layan anak elok-elok, layan isteri elok-elok. Itu memang tanggung. Rosak rumah tangga bukan sebab isteri, sebab suami. Suami gagal. Sebagai nahoda, suami gagal. Sedap dia tanya isteri dia. Padahal tanyalah diri sendiri dah. Kau sebagai nahoda. Gitu. Hanya Allah yang memiliki segala apa yang maujud, maka sekalian yang maujud adalah mazhar. Mazhar ni tempat penyataan, tempat menyatakan. Mazhar, zahir, asal kata zahir, zahara. Mazhar, tempat zahir gitu. Bekas. Setinggi-tinggi ibadah adalah tauhid, yakni mengesakan Allah, dan sebesar-besar dosa ialah syirik kepada Allah. Jadi orang yang sembah Allah tanpa tauhid, dia kosonglah. Jadi tauhid itu nombor satu. Ibadah nombor satu ialah kita memahami tauhid sebelum kita ibadah yang lain. Inilah yang puak-puak ni kadang dia terplay out ni. Aku belum kenal Allah lah, sebab itulah aku tak semayang. Kenapa kau tak semayang? So, aku belum kenal Allah. Kau nak tunggu kenal bila kau nak tunggu kenal? Dah tua bangka, dah tak kenal Allah lagi kata. Dah tua-tua, dah tak kenal Allah. Maka tak semayang lah dia. Yang sebenarnya dia buat alasan, malah nak semayang. Dia kata dia tak kenal. Kita kena kenal Allah betul-betul, baru kita semayang. Bila macam tu? Kita mengenal dengan semayang tu. Kalau nak cakap dengan kita, nak cakap lah kan. Nak cakap lah. Sembahyang tu, apa hakikat semayang? Kan? Dia kata apa ni? Araftu rabbi bi rabbi. Itu tinggi dia punya istilah-istilah tu. Macam mana orang tanya pada Rasulullah. Ini dalam bab hakikat, orang hakikat selalu membahaskan ini. Tapi cakap aja, buat play on. Sebab tu kita tak boleh tinggalkan syariat. Sebab tu kita kena belajar tajwid. Sebab tu kita kena belajar fiqah. Kita kena belajar tasawuf. Bukannya termenung aja, bukannya khayal aja. Nah, orang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana wahai Rasulullah engkau mengenal Tuhanmu? Macam mana engkau mengenal Tuhanmu? Jadi Rasulullah ni dia sebut tinggi dia punya ayat tu, dia punya tinggi maksud dia. Araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Allah dengan Allah. Sebab kita ni hancur, kita ni fana, tak ada apa. Jadi kalau kita kenal Allah, ialah Allah kenal kita sebenarnya. Allah yang menjadikan kita kenal dia. Kita tak boleh kenal sendiri. Jadi yang layak mengenal Allah ni ialah Allah. Kita ni tak ada layak. Sebab apa? Kita ni tak wujud. Jadi kalau Allah nak menjadikan kita ni kenal, yang kita duk rasa kita kenal tu ialah Allah menjadikan kita kenal. Macam tu. Jadi kalau sembahyang, sembah Allah yang menjadikan kita sembah dia. Makna yang menyembah dia tu siapa sebenarnya? Diri dia sendiri. Allah sendiri yang menyembah dia.
kita ni dijadikan menyembah dia sebagai menyatakan. Sebab tu kita ni tak ada kerja lain, kerjanya kena syukur sajalah. Syukurlah Allah jadikan kita duk sembah dia. Macam pagi-pagi ni Allah jadikan kita duk dalam kuil. Dalam kuil macam. Nak ke? Syukurlah. Jadi syukurlah. Tapi yang kuil pun tidak, temple pun tidak, surau pun tidak tu, nak buat mana orang ni? Tu fikir sendiri. Kita tak ada usir dia, tapi dia dah fikir sendirilah. Engkau ni Islam ke apa? Kalau Islam, surau lah. Dah, temple pun tidak, kuil pun tidak, tapi surau pun tidak. Engkau ni apa? Kau tak ada agama ke? Kan? Marah pula cakap itu. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dah pukul berapa jam? Makin tinggi suara ni, dia kan tak susah nak berhenti. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia, tujuan dia ialah mengabdikan diri kepada Allah, mengabdikan diri kepadaku, dalam ayat Quran surah Az-Zariyat. Itulah hakikat kejadian manusia dan jin, ya. Tujuan dia ialah untuk kita kenal dia. Itu wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku, kata ulama, kecuali untuk mengenal aku. Tu makna menyembah aku, tu makna mengenal aku. Jadi orang nak cerita bab ma'rifat, mengenal aku. Jadi mengenal ni ada tahap dia. Mengenal Allah ni ada tahap dia. Sepatutnya tahap itu mengikut umur kita. Masa tadika memang kita kenal nama Allah lah, tadika. Kenal nama Allah. Janganlah dah tua bangka pun kenal nama je. Udah tua bangka duk kenal nama saja. Nama saja yang kita kenal. Kita tak ada lebih daripada itu, makna samalah tahap kita dengan tahap tadika. Sedangkan kita sudah tua bangka, sudah nak balik kampung. Sepatutnya bila kita tua bangka dan nak balik kampung, sepatutnya kita punya bar tu penuh. Kan? Bateri handphone kan kita nak penuh kan. Kalau tak penuh, kita marah tak? Cah tak masuk, cah tak masuk. Asyik satu bar saja. Aduh, bila nak penuh ni, kita pun marah. Ni kena beli charger lain ni, dah rosak ni, dah apa ni. Yang kita punya tauhid tu barnya gitu aja. Korap kita ni. Tauhid kita macam itu je. Macam mana nak balik ni? Macam mana nak bergerak balik ni kalau bar tauhid kita tu macam itu je, tak naik-naik. Makrifat kita dengan Allah ni begitu saja, tahap tadika saja, tak naik-naik. Ini masing-masing. Masing-masing. Kita kena makna kena usaha masing-masing. Kerana kita jadi wajib mengenal, kerana kita wajib mengenal. Sebab nak sembah kena kenal. Tapi jangan tunggu dah kenal baru menyembah. Dah kenal dalam istilah yang dia cakap lah. Nak kenal Allah ni, nak kenal nampak berjumpa berdua depan gitu. Allah kenal baru menyembah. Jangan tunggu macam tu. Sebab syariat ni dia kena laksanakan. Rasulullah sebut kepada Muaz bin Jabal, engkau pergi ke negeri Yaman, engkau dakwahkan mereka dengan Islam, mereka tak ahlul kitab. Bila mereka setuju saja, bila mereka terima saja dakwahmu, dia percaya, dia mengucap tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu pesuruh Allah, sudah kita terangkan pada dia Allah ni begini. Secara ringkas dia setuju, ajarkan dia solat. Jadi syariat kena buat dululah. Melalui solat itulah kita hari demi hari kita mengenal, ya, kita mengenal. Jangan tunggu nak kenal baru nak solat, ya. Maka hakikat ibadah di sini ialah mentauhidkan Allah dengan ikrar kita, cakap, dengan tasdik kita, hati, dan dengan perbuatan kita, anggota kita melaksanakan. Kalau kita orang yang mengenal, tunjukkan yang kita ni orang yang mengenal. Kalau kita ni orang Islam, tunjukkan kita ni orang Islam. Apa orang Islam? Datang masjid, datang surau. Itu namanya orang Islam. Jadi tunjuklah kita ni. Kalau tidak, confuse orang. Kau ni agama apalah kau ni? Surau tidak, masjid tidak. Apa kau ni agama ni? Tak jelas.
macam tu. Tak jelas Jadi kita kena tunjuk, tu namanya mukmin. Kalau tidak, takut jatuh dekat munafik. Nak cakap tak beranilah. Nak cakap kan, lagi pun orang yang tak datang surau, tak datang masjid ni, kalau kita cakap dia munafik kan, dia marah pula. Dia marah dia. Maka hakikat ibadah itu ialah mentauhidkan Allah dengan ikrar, tasdik dan perbuatan. Ikrar ialah mengucap dua kalimah syahadah dengan memahaminya secara benar. Tasdik pada kalbi adalah keimanan berdasarkan ilmu. Kita belajarlah, jangan duduk termenung aja, duduk khayal, jangan nanti syaitan masuk dalam kita, duduk khayalkan kita begitu begini. Itu payah. Jadi kita pergi belajar pada guru-guru, pada ustaz-ustaz, kita dengar orang baca kitab. Tasdik pada ruh adalah pandangan mata hati hanya Allah yang sebenar-benar mawjud. Manakala tauhid perbuatan adalah melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas. Syariat lah. Apa Allah perintahkan? Banyaklah perintah Allah dalam Quran tu. Bermula dengan solat, sembahyanglah kamu, taat kamu pada Allah, terima kasih kepada Allah, terima kasih pada ibu bapa, hablum minallah, hablum minan nas. Jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Dengan manusia ni Allah ajar dalam sembahyang jamaah ni, kita ajar, Allah ajar, syariat mengajar kita cara kita nak kiri kanan jiran, macam mana nak hormat. Jadi dalam sembahyang berjemaah, janganlah kita ni kalau sembahyang tu mementingkan diri sendiri. Apa penting diri sendiri? Bila angkat takbir tu sikunya kena muka orang. Allahu Akbar. Kena muka orang. Pada-padalah. Nanti nak rukuknya tu, rukuk tu janganlah sampai macam tu tangannya. Kena rusuk orang, siku kena rusuk orang. Jika sebelah ada menyengek kawan tu. Lepas tu dah kita kalau dah kita badan kita besar, nak duduk cara tawaruk tak boleh. Jadi bila kita duduk hempap kaki orang sebelah. Kaki orang sebelah ada cagu. Aduh, menangis dia. Kalau kita dah duduk pun sampai orang kata, gitu. Duduklah biasa, duduk iftirash. Kalau kita duduk iftirash, taklah kita menyusahkan orang sebelah. Jadi kita duduk iftirash kalau kita sembahyang jemaah. Seorang duduklah tawaruk. Tapi kalau duduk tawaruk tu sampai sengal kita ni nak menapah tak boleh, hilang khusyuk, kita duduk biasa. Macam tu, tak payah duduk tawaruk. Sebab duduk tawaruk tu bukannya wajib, sunat aja. Jadi duduk. Jadi itu semua diajar dalam kita jemaah tu, kita diajar menghormati jiran-jiran sebelah. Jangan sujud melampau sangat sampai ke sini, sampai ke lain depan kepala kita, kaki kat sana, dahi kat lain sebelah. Itu tingginya sondol buntut orang depan. Lepas tu kita dalam solat jemaah tu ada perkara yang kita kena jaga. Jangan baca kuat. Baca sir, dengar dia telinga sendiri saja. Baca dia lah, baca kuat. Baca pula pelik pada orang. Serong-sereng bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang sebelah dia macam tu dah. Apalah, sampai Fatihah awal lain semua terganggu. Sampai lantas kedua tiga lain, sebelah 12 13 pun dengar engkau punya angin Fatihah tu. Haram hukumnya mengganggu orang. Jadi baca Fatihah dengar kat telinga sendiri sudahlah. Tu kan semua dia ajar tu, dia atur tu. Makanya tauhid itu adalah melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas. Riak tak riak itu dalam diri kita. Datang masjid riak ke tak riak ke, sah depan riak ke tak riak ke, itu di kita dalam ni. Tapi perintahnya penuhkan sah depan. Datang surau penuh sah depan lah, jangan penuh sah belakang. Sah belakang ni untuk orang perempuan. Kalau setakat sekatannya tabir itu saja, maka orang perempuan saf yang paling baik ialah saf belakang sekali. Orang lelaki yang paling baik saf depan sekali. Orang perempuan yang paling baik saf belakang sekali. Kalau tak ada sekatan lah. Tapi kalau ada sekatan, dia kat depan lah. Macam tu ada sekatan kan, kat depan lah. Tapi kalau tak ada sekatan, yang paling baik belakang sekali. Itu aturan lah. Aturan-aturan yang di wallahu alam. Ada soalan? Tukang tanya tak datang. Tukang tanya tak datang, tak ada soalan. Muslimat ada soalan. Muslimat tak pernah ada soalan. Dia memang cepat faham. Dia tak macam muslimin. Dia muslimin dia muka agak sikit. Muslimat dia pick up sikit.
Dia lah semua nak ingatnya, bil api tak bayar, bil air tak bayar, kereta tak bayar, semua dia yang ingatkan. Kita apa tahu, pergi pak kerja, balik bekerja, lepas tu minum kopi, baca surat khabar. Tu dia orang lelaki tahu. Balik rumah nak makan, dia semua benda kena buat. Udahlah kerja tolong cari duit. Kerja kat rumah pun dia. Jadi kita kena ada tolerate suami isteri, jangan gaduh-gaduh. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya tak bangun. Ada sarapan tak? Ada sarapan? Ke sarapan dekat sana? Ada soalan je? Ada soalan je? Tawakal dengan ikhtiar. Kalau tawakal, kalau ikhtiar, tak tawakal lah tu, gitu. Okey. Macam mana kita nak membalancekan nak tawakal dengan nak ikhtiar? Okey, ikhtiar itu dalam tawakal. Settle. Ikhtiar itulah tawakal. Nabi kata ada orang ikat, apa ni, datang jumpa Nabi, dia unta dia tu dia tak ikat. Lepas tu sahabat tanya, ikatlah unta. Aku tawakal pada Allah. Unta tak ikat. Ibarat kata macam wai suku tu, kunci tu ada kat situ. Dia naik surau, kunci wai suku tu ada kat situ. Dia nak sedekah namanya tu. Amal jariah yang paling bagus. Jadi dia masuk. Sahabat report pada Rasulullah, ya Rasulullah, orang tu dia kata tawakal, unta tak ikat. Rasulullah kata ikat dan tawakal. Makna ikhtiar, ikat dan tawakal. Makna ikhtiar tu dalam tawakal. Rangka tawakal termasuk ikhtiar. Settle lah. Mana tak adalah bila orang tu berikhtiar menunjukkan dia tak tawakal. Itu pahaman yang terpeleot namanya. Mana bila tawakal je duduk cokoh macam tu, nganga je tunggu orang suap. Itu pahaman yang salah, Jabariyah. Orang etikad Jabariyah. Jadi ikhtiar itu dalam rangka tawakal. Rangka tawakal tu termasuk keazaman hati dan termasuk ikhtiar dalam tu. Wallahu alam. Kan senang jawab dia. Jawab dah dapat dah. Tinggal masa beramal tu syaitan datang. Salah tu yang tak cakap tu. Syaitan datang meragukan. Namanya tawakal ni duduk diam. Itu bukan tawakal, tu malas namanya. Kecuali engkau wali Allah. Tapi nak jadi wali Allah, engkau kena zikir ribu-ribu. Ada orang sekarang ni COVID ni kan, bacalah Alam Tarakai, boleh menghapuskan virus. Orang kena kanser, amalan Alam Tarakai, baca ribu-ribu baca. Dia pergi bertikai kan, alah kalau doa saja, zikir saja boleh ke? Dia bertikai kan, dia bertikai, boleh ke? Kalau jumpa saya senang, saya tanya balik, engkau zikir ribu-ribu boleh ke? Tak boleh. Kau tak boleh, kau jangan fikir orang lain tak boleh. Mungkin kita tak ada duit nak ikhtiarkan cara perubatan yang beribu-ribu, kita tak ada arah dah, kita zikir ribu-ribu. Sebab yang menyembuhkan Allah, bukannya doktor. Nah, orang tu dia ada kerja, memang kerja bisnes sikit dapat ribu-ribu. Kita ni tak ada, muka kita ni orang tengok pun tak nak ambil kerja. Jadi apa kita buat? Kita zikir selawat ribu-ribu. Boleh ke selawat rezeki datang? Rezeki datang bukan sebab kerja lah. Ada je orang kerja rezeki tak datang. Ramai je itu kerja bertukar lumuh daripada pagi sampai petang, niaga, dapatnya ciput aja. Yang Allah ni, yang seorang ni, dia petik aja dapat berjuta, dapat beribu-ribu. Mana rezeki bukan datang bukan sebab kerja. Adik kita ni dah tak ada ikhtiar dah. Zikir lah. Ini kerja pun tak ada, zikir pun tak ada, menong aja. Esok ni jumpa aku pun tak duit. Ustaz nak belanja sikit Ustaz, kita pun berapa bagi duit. Itu pun ikhtiar juga. Pandai nak minta duit orang, ikhtiar juga. Tapi kalau itulah ikhtiarnya, itu menghinakan engkau. Jadi hinalah engkau, jadi minta-minta saja kan. Macam yang kita makan kan, bang RM1 bang. Bang RM1 bang. 30 orang jumpa RM30. 30 hari ikhtiar juga. Nak buat itu. Nak buat itu. Itu menghinakan diri. Jadi kalau tak ada cara, kita zikir. Boleh ke berzikir beribu dapat duit?
Engkau boleh buat tak? Engkau baca istighfar 3 kali pun dah mengah. Nak ribu-ribu. Panggil tahfiz bukan main. Tarawih bayar 4,000, suruh dia baca 4 baris je. Baca semuka. Kalau datang surau ni baca semuka. Habis makmum, engkau takut sangat makmum buat apa? Makmum dia tak nak, dia pergilah mana-mana. Tak nak duduk rumah. Semayang yang ringkas, semayang imam kena ringkas tu semayang fardu. Kena ringkaskan, takut orang, sebab fardu ni dia minimum kena buat. Orang sakit perut ke apa ke, letih ke apa ke, kita kena ringkaskan, bagi salam cepat-cepat, dah habis. Tapi tarawih kan semayang sunat, kita boleh panjang-panjang. Engkau tak larat berdiri, kau duduk lah. Engkau tak larat nak datang habis lama, kau pun cari surau pendek. Semua surau panjang, kau duduk rumah jadi perempuan. Baca inna a'tayna. Jadi jangan cakap adik bayar pula tahfiz, adik baca 4 baris je. Kita pula mengajar dia ni eager nak mengetes hafalan dia. Suruh baca 4 baris je. Baik suruh imam, baik suruh saya tak ada menghafal. Inna a'tayna kal kausar. Baca itu sajalah. Kalau panggil tahfiz suruh 4 baris tak payah. Suruh imam biasa je. Mana suruh dek baca at least setengah muka. Kita setengah muka tu panjangnya rasa. Apa punya orang Islam lah. Quran tak suka dengar. Ngaku Islam bagai apa ni, negara DAP pemerintah Islam habis. Bila sampai bab tarawih, baca pendek udahlah. Kita ni semayang kena ring. Itu semayang fardu. Semayang sunat berlama-lama. Tak larat ikut, duduk diam-diam, tapi jangan borak. Nak borak seseluruh, jangan kuat duduk belakang tu borak-borak. Maksudnya menghadirkan diri tapi tak larat nak semayang. Borak larat, semayang tak larat. Ada je nak tempelak dia ni kan. Tapi kita AJK ni, Allah, ni makmum ni, apa AJK permintaan makmum, ikut sangat makmum jahil tu apa. Kita dah atur elok-elok ni, makmum engkau tak larat, tak boleh relax. Engkau larat, ikut. Kita persembahan kita macam ni. Iaitu imam wirid standard, jangan potong-potong. Wirid standard, jangan potong-potong, takut makmum. Lagi kita nak tambah surah Al-Mulk kan, awak yang pandai-pandai tambah. Jadi jangan pula potong wirid. Awak yang pandai tambah surah Al-Mulk. Al-Mulk bukan wirid semayang. Wirid semayang istighfar, Allahumma antas salam, ayat kursi, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tu wirid semayang. Siapa suruh tukar dengan surah Al-Mulk? Siapa suruh tukar? Kalau nak buat surah Al-Mulk, selesaikan yang ni dulu, tambung surah Al-Mulk, lepas tu doa. Kau yang nak tambah, kau pandai tambah, kau buat betul-betul lah. Jangan pula potong-potong. Soal makmum ni lambat ke apa, itu makmum dia nak bangun, dia bangun. Tapi imam kena settle. Itu tanggungjawab imam. Makmum nak bangun pergi, nak buang air ke, nak pergi beli apa, itu dia makmum. Kita kena penuhkan. Itu jadi imam. Kalau tak jadi imam. Mana imam ni? Saya buat penuh. Saya buat dekat masjid, saya buat penuh. Ada JK cakap macam tu, engkau panggil orang tu jumpa saya, ataupun engkau tu yang cakap kat dia macam saya cakap. Engkau JK kan, engkau kena bela aku, kau jangan bela dia, bela aku. Ini kau pergi kutuk aku depan dia. Apalah ustaz tu baca panjang. Itu kau punya perkara lah. Kau berdosa dengan aku lah. Engkau JK, aku pegawai. Jadi kau kena bela aku. Itu ustaz tu. Kau kalau tak larat, duduklah. Ini semayang sunat. Katakan semayang sunat. Begitu. Macam itulah cara jawab dia. Cara something sikit lah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.